أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah dengan rahmat dia, dengan kasih sayang dia, dengan izin dia, dan dengan daya dan kekuatan yang diberi kepada kita. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Betapa pertemuan ini sangatlah indah. Betapa pertemuan ini kita duduk dalam majlis yang baik. Betapa pertemuan ini dia sangat disukai oleh para malaikat rahmat. Semoga Allah dapat memberi kita rasa yang sebegitu agar dia menjadi satu motivasi pada diri untuk terus kekal dalam keadaan taat, untuk terus kekal dalam suasana yang baik. Ingatlah apa yang ulama sebut. Ingatlah apa kata Imam Ghazali. Engkau nak tahu bagaimana bangkit engkau, keadaan engkau macam mana besok di padang mahsyar. Engkau nak tahu bangkit engkau ni baik, kau kena lihat bagaimana matimu. Kalau matimu baik, maka bangkitmu nanti akan baik. Engkau nak tahu bagaimana matimu baik, kau lihat apa yang kau buat di atas muka bumi. Jika dengarmu baik, guru kata gitu kalau lihatmu benda baik, dudukmu dalam majlis yang baik, hatimu hati yang baik, maka matimu mati yang baik. Dan mati yang baik inilah yang selalu didoa-doakan oleh orang-orang soleh, dan juga doa-doa yang diajar pada kita oleh Rasulullah dan juga guru-guru dah susun doa-doa ni. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Dan diminta lindung wala ta'tim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Dan janganlah Allah kau matikan kami ini, kau jadikan keturunan kami ini su' ni jahat. Jadi ini bila duduk majlis ilmu ni, ini adalah salah satu proses, salah satu usaha, salah satu pilihan yang kita disuruh buat untuk berada dalam keadaan baik. Supaya hidupnya baik, matinya baik, balasannya baik. Jadi belajarlah untuk hidup dengan baik, menggunakan segala anggota itu dengan baik, agar nanti tidak sia-sia apa saja benda yang kita ada, agar tidak sia-sia juga apa saja benda yang kita patutnya perolehi, apa saja benda yang patut kita perolehi kita dapat. Apa dia? Kebaikan. Dan syukur jugalah Allah masih lagi memberi kita umur untuk kita bertemu, beri kita masa, beri kita nafas, beri kita nyawa. Dan syukur ini bukan sekadar dikatakan lafaz, tetapi syukur ini dikatakan menggunakan segala nikmat Allah, gunakan segala nikmat Allah pada jalan yang Allah suruh. Itu nama dia syukur. Jadi kalau digunakan nikmat Allah ni pada jalan yang Allah tak suruh, Allah murka, na'udzubillah, maka tak dikatakan syukur. Itu dikatakan kufur nikmat. Ingat, Allah kata bila kau syukur, aku tambah nikmat. Allah firman gitu. Bila kau kufur, azabku sangat pedih. Na'udzubillah, Allah menjanjikan azab bagi orang yang tak syukur. Tanda tak syukur ni dia gunakan nikmat Allah pada benda yang salah. Jadi syukurlah kita dapat gunakan nyawa kita ni pada waktu ni, kehidupan kita ni, nafas kita yang diberi ni, kita dapat gunakan dalam ketaatan. Ini nikmat yang paling besar. Okey, Alhamdulillah. Apa pun, hidup dalam keadaan bersyukur. Apa pun, apa keadaan sekalipun, apa yang dapat sekalipun, banyak ke sikit. Dan lihatlah peranan syukur itu yang dikatakan dalam kitab. Antaranya, kalau kita baca kitab asas pada tasawuf lah, penawar bagi hati, pada bab menyatakan kaki dan tangan. Bagaimana dikatakan syukur itu adalah pengikat nikmat.
Maknanya nikmat ni dia dapat kekal kat kita lah. Dia katakan pengikat nikmat. Lepas tu Ibnu Athaillah dia kata dalam kitab Hikam. Ulama yang bernama Ibnu Athaillah dia dikata dalam kitab Hikam, ikatlah segala nikmat yang Allah beri pada engkau pada badanmu dengan tali. Ikat kemas-kemas dia kata. Dengan satu tali. Dan tali itulah yang bernama syukur. Tu kalau kita dengar guru-guru banyak mengajar kan dia mulakan dengan Alhamdulillah. Khutbah Jumaat pun dimulakan dengan Alhamdulillah. Rasulullah ni dia tulis surat pun sunnah dia, perjalanan dia dipuji Allah dulu. Jadi syukur itu adalah ain puji itulah syukur. Jadi kita nak kena faham supaya kita masuk dalam golongan yang sedikit golongan sedikit itulah golongan yang bersyukur. Bukan hanya lafaz pada hati, lafaz pada lidah, tapi dia syukur ni adalah perbuatan hati. Sebab dia ada sifat mahmudah. Dan kita akan cakap sedikit nanti lah sekarang. Okey, kita sambung ke kitab ni. Kalau tengok bila kita berhenti Julai, rakaman Julai, saya tengok kita berhenti pada nasihat yang ke-16 pada muka surat 53. Bila dalam nasihat ke-16 ini Imam Ghazali, dia kata carilah guru yang mursyid. Carilah guru yang mursyid. Mursyid ni guru yang boleh bimbing lah. Kalau senang perkataan yang mudah, kita kata guru yang boleh bimbing kita lah. Sebab syarat untuk berubah, syarat untuk selamat dunia akhirat ni, mestilah memerlukan pimpinan, mestilah memerlukan bimbingan. Bimbingan ini sepatutnya mesti datang daripada seorang yang guru. Dan jenis guru, kategori guru yang boleh membimbing ini, dia adalah guru mursyid. Walaupun Imam Ghazali kata dia ibarat belerang merah yang sukar dicari, tetapi apa yang kita kena buat, kita kena usaha untuk mencari. Dan moga-moga dengan rahmat Allah. Dulu guru kata kalau tak dapat 100% pun dekat-dekat lah. Hampir-hampir pun dah baik lah katanya. Terutama di akhir zaman ni. Bukan zaman orang soleh. Payah nak jumpa orang soleh. Payah nak jumpa mursyid. Tapi ada. Tak mustahil. Dia ada. Dan sekarang, kata Imam Ghazali ni, sekarang akan aku sebutkan sifat-sifat guru, sifat-sifat guru mursyid yang mursyid secara ringkas. Kita nak cerita detail. Panjang cerita detail ni. Tapi dia ambil poin-poin dia ambil apa yang penting. Dan benda ini akan menjadi panduan pada kita untuk apa? Untuk meletakkan kayu ukur. Adakah kita ini sedang berguru dan guru yang terbaik itu adalah guru mursyid. Mungkin kita ada guru, ramai guru, tapi kadang dia tak sampai tahap mursyid. Jadi kalau tahap mursyid, dia hanya memberi ilmu tetapi dia tidak dapat membimbing dengan berkesan, dengan baik, dengan teratur. Kenapa? Dia tidak sampai pada tahap mursyid. Supaya jangan mudah seseorang mengaku dirinya mursyid. Bukan mudah jangan mengaku, dia kata. Sifat-sifat guru mursyid itu ialah yang pertama, apa sifat dia? Dia adalah seorang guru yang berpaling daripada cinta dunia. Maksud dia dalam perkataan yang mudah kita faham. Dia ni bukan orang yang cinta pada dunia. Dia bukan orang yang cinta dunia. Kalau dia ni orang yang cinta dunia, kalau dia ni orang yang cinta dunia, maksud dia bukan mursyid lah. Maknanya bolehlah menerima ilmu daripada dia. Tapi agak sukar untuk membimbing diri kita kerana dia pun sendiri tak dapat bimbing.
Kita nak kena orang bimbing ni, kita cari orang yang layak bimbing lah. Orang yang boleh bimbing. Dan inilah ciri mereka yang Imam Ghazali kata, ia dapat membimbing. Kalau kita tak jumpa orang boleh bimbing, macam mana nak bimbing? Terutama di akhir zaman ni, benda yang menjadi kelihatan sangat sukar. Benda yang kelihatan sangat sukar. Tapi mudah-mudahan dengan rahmat Allah, ditolongnya kita, dibantunya kita, agar apa? Agar dapat menemui guru-guru mursyid ni. Betapa indahnya bila dapat menemui guru-guru mursyid ni. Kenapa? Dia akan dapat bawa kita pada dekat pada Allah. Dia akan dapat bawa kita dekat pada Allah. Itu yang paling bagus tu. Itu yang paling susah. Perjalanan hati yang paling susah. Perjalanan jasad yang paling payah. Tapi tak ada pilihan, kita kena pergi juga. Jadi guru mursyid ni dia berpaling. Berpaling maknanya, kalau kita kata berpaling macam ni lah. Dia tak tengok. Dia paling. Dia tak tengok. Dia tak seronok. Tak suka tengok. Tengok apa ni? Dunia. Tengok apa? Tengok dunia. Tengok dunia. Tengok apa? Tengok dunia. Kenapa? Dunia ni antara benda yang menghalang seorang itu yang taat. Dunia ini adalah perkara yang menghalang seorang itu ibadat. Dunia ini adalah satu perkara yang menghalang, yang Rasulullah kata, dunia ini adalah, cinta dunia adalah kepala segala kejahatan. Ratu khati'ah tu. Cinta punca segala kejahatan ni apabila orang itu memiliki cinta dunia. Dia katakan hubbu dunia ni. Dalam sifat mazmumah ni, dia katakan hubbu dunia. Jadi, tidak wajarlah orang yang memiliki cinta dunia ni, mana mungkin dia boleh membimbing kalau hati dia ni bergelumang dengan dunia. Sama jangan juga bila Ibnu Athaillah kata dalam kitab dia, bagaimana kaki seseorang itu ingin melangkah untuk mendekatkan diri dia pada rahmat Allah, pada redha Allah, jika kaki dia dibelenggu oleh nafsu dan dibelenggu oleh dunia. Kaki dia kena ikat dengan dunia. Dia asyik fikir dunia. Ni yang bahaya. Mana-mana dia boleh berjalan, Ibnu Athaillah kata. Dan kaki dia belenggu oleh nafsu. Nafsu kontrol dia. Nafsu jahat kontrol dia. Bagaimana mungkin dia boleh berjalan pada rahmat Allah, pada redha Allah, pada keampunan Allah, pada selamat akhirat. Nak menjadi orang-orang yang salik, yang berjalan ke arah akhirat. Bagaimana mungkin dia boleh buat? Kenapa dia katakan dia tak boleh buat? Kaki dia belenggu. Dan dia kata mencintai pangkat. Dalam kitab tulis gitu. Dua benda tidak boleh ada pada guru mursyid. Satu tak boleh cinta dunia, satu tak boleh cinta pangkat. Kalau orang bagi je. Tak bagi tak apa pangkat. Orang bagi anugerah bagi, tak bagi tak apa. Bukan benda dia cinta. Orang nak bagi dia terima. Terima kasih. Tapi dia bukan benda dia cari. Orang bagi dunia dia ambil. Tapi bukan benda dia cari. Bukan benda dia cinta. Bukan benda yang diagung-agungkan. Bukan benda dia kagum. Itu maknanya tak cinta dunia. Bukan memang tak ada dunia. Ada ramai ulama orang kaya pun ada. Tapi hati dia bukan kat situ. Hati dia, bila dikatakan dunia itu, pastilah lawan di akhirat. Jadi hati dia lebih cinta pada akhirat. Dunia ni dekat tangan dia je. Bukan dekat hati dia. Yang dekat hati dia akhirat. Dekat hati dia akhirat. Nak selamat di akhirat. Nak mendapat keampunan Allah. Nak dapat redha Allah. Hati dia kat situ. Bukan kata dia miskin. Tak semesti dia miskin. Ada orang miskin pun cinta dunia juga. Cuma tak dapat dunia. Itu beza dia. Itu nama dia apa? Itu nama dia yang kita belajar dalam sifat mahmudah. Itu nama dia apa? Itu nama dia zuhud. Itu nama dia zuhud. Lagi satu, dia tak cinta pangkat. Okey, pertama. Kedua, sifat guru yang layak dikatakan mursyid itu, beliau, guru ni, telah berguru dengan gurunya yang mursyid.
Dia maknanya ada guru lah. Kalau mengajar tu dia cerita lah. Guru saya ni cakap ni. Guru saya ni cakap begini. Guru saya dulu bimbing kami macam ni. Guru saya dia suruh kami buat gini. Dia ada guru dia. Dan dia boleh sebut nama-nama guru dia yang dia belajar kitab apa. Itu lagi bagus lah. Maknanya kita boleh nampak sebagai anak murid kita tahu. Oh dia dulu guru dia ni. Kita tahulah ni guru dia ni. Bila kita tahu guru dia ni, maknanya dia telah berguru. Dan kita melihat guru dia ni pun ada ciri-ciri mursyid. Macam mana diri dia. Jadi syarat dia bukan dia saja mursyid, tapi guru dia mesti mursyid. Apa syarat mursyid tadi? Nombor satu dah cakap tadi. Tak cinta dunia, tak cinta pangkat. Dan gurunya yang mursyid itu juga, ini kita belajar dengan seorang guru, guru ni mursyid, dan guru ni ada berguru juga, dan guru ni juga mursyid, dan guru ni juga dia kata seorang yang telah berguru dengan seorang mursyid sebelumnya. Jadi kita guru kita dia mursyid, guru dia guru mursyid, guru dia juga berguru dengan orang mursyid, bertaharap mursyid. Begitulah seterusnya, wujudnya salah silah. Salah silah ni maknanya sambung menyambung lah. Macam berketurunan lah. Gurunya mursyid itu hingga sampai kepada penghulu sekian rasul, penghulu sekian alam, manusia yang paling utama di sisi Allah, itulah Rasulullah SAW. Sampai peringkat gitu disuruh. Ini dikatakan sanad. Kadang orang kata dari segi ilmu ni orang kata sanad-sanad. Itulah bendanya. Jadi kalau dia tak berguru, dia baca buku ke, atau guru dia ni bukan orang yang berguru, tak boleh. Mungkin ilmu mungkin boleh dapat, tapi barakah tak dapat. Diri tak boleh berubah. Diri payah nak berubah. Kenapa? Sebab bukan tahap mursyid. Agak sukar lah nak berubah. Pun tak boleh berubah. Agak sukar lah. Okey, kita tengok lagi ya. Kawan-kawan yang dikasih sekian. Okey, semua yang dikasih tengok lagi. Nombor 3 dalam kitab tu kata apa? Beliau, guru mursyid tadi ni, yang layak dipanggil mursyid, ialah guru yang benar-benar telah mendidik dirinya. Dia boleh didik diri dia. Kalau kita ringkaskan dalam 3 ni, sikitkan 3 perkara, banyakkan 3 perkara. Sikitkan 3, banyakkan 3. Kalau ringkas perkataan dia gitulah. Apa yang sikit? 1, sikit makan. 2, sikit cakap. 3, sikit tidur. Makan dan tidur ni dikatakan dalam kitab tasawuf sifat kebinatangan. Orang banyak tidur, orang banyak makan ni, dia ada sifat kebinatangan. Jadi sikit dan 3 perkara. Guru mursyid ni patutnya dia sikit makan, dia sikit cakap, dia sikit tidur. Ini sikit cakap ni, dia kalau lawan dia banyak cakap. Banyak cakap ni sifat, dikatakan sifat yang tak baik. Sikit cakap ni sifat yang baik. Banyak cakap ni sifat tak baik. Jadi tidur pun sama. Jadi dia orang yang sikit cakap, sikit makan, sikit tidur. Dan banyak 3 perkara. Dan kita nak sebut apa? Banyak solat, banyak sedekah, banyak puasa. Bukan dia puasa Ramadan tu 60 hari, tak. Ramadan 30 hari lah. Tapi benda sunat, puasa sunat ni dia banyak buat. Bila dia banyak buat puasa sunat, itu ada ciri tu ada kat dia. Bila dia banyak buat solat sunat, ciri tu ada kat dia. Bila dia banyak sedekah, ciri tu ada kat dia. Jadi banyak 3 benda, sikit 3 benda. Yang pertama tadi, hati dia tak cinta dunia, hati dia tak cinta pangkat. Nombor 2, dia ada salah silah, dia belajar, dia mengikut keturunan dari guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru, dan guru dia adalah guru mursyid, dan guru dia juga berguru dengan guru mursyid. Dan ini salah silah tu berjalan ke atas. Jadi apa yang kita nak beritahu, bagaimana ilmu itu nombor 2 tadi diturunkan daripada mulut ke mulut. Itu penting kita duduk bertalaki ya, duduk menghadap buka kitab, duduk berguru ni itu penting tu.
Kerana perjalanan ilmu tu adalah dari mulut ke mulut. Dan mestilah ada rujukan kitab yang dipergunakan. Mesti ada rujukan kitab digunakan. Tidaklah sewenang-wenangnya macam tu. Cakap sambil-sambil macam tu tak adalah. Mesti ada sandaran dia. Tak, mesti ada kitab yang beri panduan. Mesti ada benda ni datang daripada guru-guru mereka. Dan bersambung-sambung. Jadi kalau kita tengok Imam Ghazali punya panduan ni, guru mursyid ni dia banyak solat lah. Dia banyak solat. Solat sunat dia banyak. Dia banyak puasa lah. Dia banyak puasa maknanya dia kurang makan lah. Masa dia banyak habis dengan solat. Bukan habis dengan tidur. Maknanya malam ni ada masa dia tidur, sebagai seorang manusia dia tidur. Tapi ada masa dia bangun untuk solat. Amalan bangun malam ni jadi amalan biasa je lah, amalan rutin je lah. Dengan izin Allah, Allah izinkan dia melaksanakan perkara tersebut. Lepas tu, bukan mudah lah, perkara ni bukan mudah. Tapi untuk melihat dia mursyid ini, inilah garis panduan yang dia beri. Jadi dia boleh didik diri dia, maknanya dia boleh kontrol diri dia, sedikit makannya, sedikit cakap dia. Cakap pun dia cakap yang penting-penting yang perlu-perlu dalam mengajar. Dia cakap contoh, dia cakap yang perlu dia beri contoh. Dia bukan orang yang dikatakan berbual kosong lah, tak ada. Kalau dia bertanya khabar tu adalah pada niat dia merapatkan silaturahim. Pada niat dia mengambil berat sesama manusia. Mengambil berat mendoakan kesihatan. Tu pada masuk-masuk tertentu lah. Bukan dia berbual benda-benda yang tidak ada manfaat. Kenapa? Sedikit cakap dia. Sebab tu Rasulullah ni perkataan dia orang boleh hafal. Apa? Dia cakap ringkal je. Dia cakap pendek-pendek. Dia tak cakap pendek. Lepas tu ada perawi hadis boleh hafal. Orang ni hafal, orang ni hafal. Ini sampai pada kita. Ini sampai pada kita. Jadi maknanya dia boleh didik diri dia. Dia boleh kawal diri dia. Dia boleh pelihara diri dia daripada perkara yang tak baik. Mungkin pada orang awam lain tapi pada guru yang nak membimbing ni, dia kena ada qualified. Dia kena qualified dia ni lah. Bukan mudah lah. Imam Ghazali dah kata dah, kau nak cari guru mursyid ni macam kau cari bendera merah. Bukan benda mudah. Tapi itulah yang kita kena lalui lah. Kita kena usaha lah cari. Kalau tak dapat pun mungkin yang hampir-hampir pun dikatakan terbaik jugalah begitu. Okey. Keempat. Dia ada 4 Beliau dengan sebab berguru dengan gurunya, atas asbab berguru dengan guru dia ni. Guru ni yang mana? Guru dia yang mursyid tadi. Maka dia telah mampu menjadikan akhlak yang mulia sebagai cara hidup dia. Dia ada akhlak yang baik. Dia ada akhlak yang mulia. Dijadikan akhlak yang mulia ni sebagai satu cara hidup dia. Maknanya rutin hidup dia ni memperlihatkan bukan lakonan tetapi memang lahir daripada diri dia satu akhlak. Yang akhlak ni dikatakan akhlak yang mulia. Seperti sabar. Dia nampak kat dia watak sabar. Pertama sabar dalam mendidik. Dia tak pemarah. Dia lawan sabar dia pemarah. Nampak watak sabar itu pada diri dia. Dan ni bukan lakonan lah. Murid-murid tu nampak sabar dia ni. Sabar dia ni. Tu ciri-ciri guru mursyid. Sembahyang. Dia ada ilmu pasal sembahyang. Dan dia boleh sembahyang dengan baik. Rajin dia pada sembahyang. Orang berakhlak tu nama dia akhlak ni. Akhlak yang mulia ni. Rasulullah kata, aku tidak melihat timbangan yang berat di mizan selain daripada akhlak mulia. Antara benda yang memberatkan mizan ini, itu nama dia akhlak mulia. Jadi akhlak ni mesti terhasil daripada ilmu yang betul, amalan yang betul, menghasilkan iman. Kalau ilmu tak betul, amalan tak betul, tak mungkin dia menghasilkan iman. Sebab tu dikatakan tanda yang paling utama sama ada amalan kita ni diterima oleh Allah atau tidak. Bila diterima, maka lahirlah pada diri orang itu akhlak yang mulia. Itu tanda yang utamanya ulama kata.
Allah terima amal. Lahir apa? Akhlak mulia. Pahala memang pahala lah. Tapi lahir pada diri dia, akhlak mulia. Dan dia kata syukur. Syukur ni mudah faham lah. Guna nikmat Allah pada jalan Allah redha. Kalau guna nikmat Allah pada jalan Allah tak redha, tu bukan syukur. Walaupun dia berkata Alhamdulillah. Dia dapat duit, dia kata Alhamdulillah. Tapi dia guna duit ini buat benda-benda yang tak patut. Itu bukan syukur. Itu kufur pada nikmat. Allah dah kata dah, kau syukur aku tambah nikmat. Yang saya kata pada permulaan tadi. Kau syukur aku tambah nikmat. Kau kufur, azab aku sangat pedih. Kenapa? Ada murka Allah kat itu. Kenapa? Dia tidak menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dia tak jadi hamba yang bersyukur. Jadi apa yang kena buat ni? Jadilah hamba yang bersyukur. Yang Allah kata dalam Quran, sangat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sikit sangat hamba syukur ni. Sikit sangat, bukan tak ada. Ada sikit sangat. Tawakal. Lepas tu nak belajar ni, syukur tawakal ni sifat mahmudah. Dalam tasawuf pun dia belajar. Tawakal ni ada 3 rukun. Nak kena belajar semua ni. Tauhid. Lagi satu apa? Kerja, usaha kerja. Lagi satu, penyerahan. Kena faham? Supaya kita ni benar-benar menjadi orang tawakal. Kita kata kita orang tawakal. Tanya rukun tawakal, tak erti. Macam mana kita kata kita orang tawakal? Ciri-ciri rukun-rukun yang mensyaratkan seseorang itu dikatakan orang bertawakal tidak ada pada diri. Tidak ada pada diri. Jadi tak layaklah tawakal. Bukan dipanggil orang tawakal. Dan kan Allah sangat kasih pada orang-orang yang bertawakal. Lagi apa dia kata sini? Yakin. Yakin macam mana? Yakin pada Allah, yakin pada Rasul, yakin pada Allah memiliki sifat kesempurnaan. Itu asal pada tauhid. Dan yakin ini bukan yakin yang dikatakan yakin ini dikatakan jazam. Dia tak ada syak, dia tak ada ragu, dia tak ada was-was, dia tak ada waham, dia tak ada zon. Itu nak kena belajar pula tu, betul tu. Apa makna zon, apa makna syak, apa makna waham. Supaya yang ada pada diri dia, terutama dalam bab akidah ini, yakin itu sifat hati. Jadi nak dibina, nak diukur pada hati ni, jazam yang putus ni maknanya dia yakin betul-betul. Macam orang buat keputusan dia tak ubah. Dia tak goyang. Dia tak goyang. Lagi dia kata apa? Qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ini ciri guru mursyid lah. Dia apa Allah beri dia, dia usaha apa Allah beri, dia cukup lah. Ada masa dia berusaha pun Allah beri sikit, dia rasa cukup. Ada masa dia usaha Allah beri banyak, dia cukup. Dia rasa sangat berterima kasih. Itu nama dia watak qanaah. Antara sebab orang mengejar dunia ni sebab tak ada qanaah. Kadang-kadang duit dah berjuta pun rasa macam nak lagi, tak tahu apa benda ke. Lepas tu dulu kita pernah dengar ustaz kata dia kata dah ada hadis manusia ni kalau diberi selembah emas, dia akan kata nak lembah yang kedua. Dahsyatnya nafsu manusia ni, dia punya tamak dia, dia kata macam tidak boleh dijangka. Tidak ada ujung tamak dia. Dia nak ambil banyak mana, dia tak tahu. Kalau fikir lembah emas ni banyak. Sebutir emas pun dah mahal. Kalau emas 1 kilo pun dah mahal. Dahsyatnya benda ni. Nafsu ni, dahsyatnya nafsu ni. Dia unlimited. Dia tak kira. Jadi, kalau ada sifat qanaah itu dah jadi suruh. Supaya hati lebih tenang lah. Hati lebih tenang. Tenang jiwa. Itu dia kata tenang jiwa tu. Kalau tak tenang jiwa, dia kata tidak ada lah watak mursyid. Jiwa kacau lah. Resah je, bergaduh sana, bergaduh sini. Sebab tu kita nampak kebanyakan sifat hati yang baik ini, Imam Ghazali telah menyimpulkan pada 10 perkara yang sangat asas. 10 perkara asas itulah dikatakan mahmudah. Mahmud ni terpuji. Lepas tu dia ada lawan. Lawan dia apa? Lawan dia mazmumah. Dia ada lawan mazmumah.
Jadi Mahmudah ni dia sebagai panduan, panduan kepada kita, agar kita memiliki. Daripada 10 sifat Mahmudah inilah akan lahir sifat-sifat lain. Okey, kalau nak catat boleh catat sebenarnya ni. Apa sifat 10 sifat Mahmudah, sifat terpuji, sifat yang baik, sifat yang Allah suka dalam pada ni. Satu dikatakan taubat. Buka penawar bagi hati pun cukup lah. Jangan buka kita tinggi-tinggi lah. Tak payah buka kitab yang besar-besar. Imam Ghazali kitab besar-besar tak payah. Tak payah buka Arba'in, Fi Usuluddin ke, tinggi-tinggi tak payah. Kitab asal-asal cukup. Ada 10 sifat Mahmudah. Taubat, takut pada Allah, zuhud pada dunia, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, cinta pada Allah, redha, ingat mati. 10. Dan 10 ni akan lahir benda lain. Jadi dirangkumkan 10 yang utama ni. Lepas tu Imam Ghazali dan seorang lagi ulama yang dulu guru kami kata apa? Abu Yazid Al-Bustami. Mereka ni antara dalam sunnah al-sunnah wal jamaah ni, mereka yang pelupur pada ilmu tasawuf. Jadi mereka yang menyusun modul macam mana ulama tauhid. Ulama tauhid ada 2 orang lah, yang menyusun modul sifat 20 modul-modul yang kita belajar sekarang. Mereka hanya menyediakan intipati modul ni. Apa ni? Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ni Abu Maturidi dan Abu Hasan Asy'ari. Ni dua ni ulama yang Al-Sunnah wal Jamaah yang menyusun modul untuk kita mengenal Allah dalam mata pelajaran tauhid. Jadi kita tengok sifat-sifat Mahmudah tadi, dia ada cakap kat sini syukur, tawakal. Lepas tu dia kata apa? Qanaah. Lepas tu dia kata apa? Tenang jiwa. Begitulah sebahagian perjalanan ni. Guru-guru yang mulia ni lah. Imam Ghazali bagi garis panduan. Dia ada ni, dia ada ni, dia ada ni, dia ada ni. Kerja kita tengoklah, carilah. Kau tak dapat ni pun, tak dapat 100% punya, hampir-hampir pun dapat pun okey lah. Yang penting dia boleh membimbing kita, bawa kita pada jalan Allah. Kita nak bawa kereta pun ada instruktor, ada cikgu. Bawa kereta je. Kita nak masak pun belajar dengan orang. Orang perempuan tengok mak dia masak, lepas tu dia boleh pandai masak. Kenapa? Dia tengok mak dia masak. Lepas tu dia belajar dekat mana-mana lah, video ke mana apa dia. Apa pun dia kena ikut seseorang. Ini kan pula nak dekat pada Allah. Ada jalan dan kaedah ni yang guru tunjuk. Lepas tu Imam Ghazali dia sebut dalam kitab-kitabnya yang lain, untuk kau berubah ni kau mesti ada 4 perkara yang saya mungkin pernah sebut sini lah sebagai ulangan. Guru yang mursyid, sahabat yang soleh, kawan sekawan dengan baik. Mendengar kata musuh, mengambil dia sebagai cermin. Musuh ni dia akan cakap benda yang tak baik pada kita, benda tak elok pada kita. Kita kena ambil benda ni untuk apa? Untuk jadi cermin, untuk baiki. Nombor 4, melihat keliling dan menjadi iktibar. Apa kita lampak keliling ke, kita tengok orang apa, dengar orang cakap, ambil lagi pengajaran. Jadi 4 ni lah dikatakan kau kena lalui 4 ni. Kalau tidak agak susah untuk berubah. Untuk tingkatkan diri kita ni agak payah. Kita akan duduk pada tahap yang sama. Menaikkan derajat kita dekat pada Allah agak payah. Ini 4 perkara ni lah. Jadi insya-Allah nanti kita sambung, kita baca balik nombor 4 ni lah. Bulan depan insya-Allah pada kelas rakaman bulan September ni, bulan Ogos. Moga Allah beri kita, lindung kita daripada segala wabak. Moga Allah lindung kita segala wabak dan kita diberi kesihatan untuk kita memudahkan kita taat. Dan Allah tidak tarik rasa rindu kita nak jemaah surau masjid. Walaupun tak boleh pergi, tapi hati ni masih kekal. Kuat terasa untuk berjemaah surau masjid. Dan hati ni masih kuat terasa untuk datang ke pengajian ni, walaupun sekarang ni buat cara maya. Ada orang buat cara FB Live, ada orang buat cara Google Meet, ada orang buat cara Zoom. Macam ni buat cara rakaman. Semoga kita dapat kekalkan kehendak yang baik ni. Walaupun sekarang ni agak payah, tapi ada teknik lain yang kita boleh buat. Kita bergunalah teknik sebaik mungkin. Mudah-mudahan insya-Allah kita berhenti kat situ. Nanti bulan depan kita sambung pada membicarakan
Sifat keempat pada guru-guru mursyid. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya sudahi, saya tinggalkan kawan-kawan dengan satu perkataan yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.